Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Assalamualaikum. Ya, ni Pak Su Samsul Rara ni. Apa dia? Kolesterol banyak dalam badan. Itulah banyak sangat makan makanan berlemak. Yang pergi makan pasal apa? Lepas tu tak jaga kesihatan. Apa? Ni ada. Apa dia ni? Inilah net koles. Untuk mengurangkan semua lemak-lemak dalam badan kita tu nak bakti kat apa? Bila minum pagi satu, minum malam satu, garanti akan mengurangkan lemak-lemak dalam tubuh badan kita. Pasal Pak Su makan dah Pak Su nak kongsi. Net koles. Ingat Pak Su, ingat net koles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam forum Taman Syurga Maya pada malam ini, berbual bicara, bertukar-tukar fikiran, berkongsi pandangan bersama dengan personality popular tanah air yang tidak asing lagi. Malahan kalau disusun ranking mereka ni, kalau nombor 1 sampai nombor 5 tak layak tuan-tuan, sebab dia atas lagi daripada tu. Macam tu lah kira. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini kita bersama-sama dengan beberapa orang yang mana kita akan beri masa yang secukupnya untuk setiap panel. Yang pertamanya kita ucapkan selamat datang pertamanya kepada Angah Cute. Angah jawab apa khabar? Apa khabar Angah? Sihat Angah? Assalamualaikum Ustaz. Khabar? Salam. Alhamdulillah sihat, syukur. Ustaz pun sihat juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi Terima kasih banyak Ustaz atas jemputan malam ni. Oi, mesti. Angah, dalam keadaan sekarang PKP ni apa projek sekarang ni? Oh, tak ada apa Ustaz. Macam biasa je lah. Radio di lah. Radio pagi di Sinar dengan Rahim dengan Jeb.
So yang lain tu adalah meniaga sikit-sikit. Kan dah mula Negeri Sembilan ni Alhamdulillah. Meniaga sikit-sikit ubat kurus. Ubat kuih. Ui, terbaik. Jangan, terbaik. Orang minta video tadi tak bagi. Video tak bagi. Tak apa. Dia sebenarnya kurus ini subjektif. Lebih kurus daripada sebelum ini pun satu bentuk kurus juga, kan? Ya. Tapi saya gurau je, tak ada mana saya ada ubat kurus. Tengok pun tahu. Tak ada. Saja. Tapi ada gak yang tanya dia nak ubat gemuk? Ada gak yang tanya? Dia nak tanya Wan tu. Itu cari Wan. Tanya Wan. Okey, yang keduanya kita ada Wan Gegau. Apa khabar Wan? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Allah bagi sihat. Jadi Wan Gegau pada malam ini, untuk makluman semua yang sedang menyaksikan secara live pada malam ini, Wan Gegau menggantikan Man Raja Lawak sebab Man Raja Lawak malam ni ceneke. Tak apa hal, entah last minute dah. Wahal dah janji berapa hari dah janji tu kan. Tapi tak apa. Ada kesulitan yang tak dapat dielakkan. So malam ni Wan Gegau menggantikan. Dan seterusnya Rahim Sinar. Ya, terima kasih. Ustaz. Ya Rahim. Dia panggil, baru keluar. Ni cara presentation. Dah, kau tak boleh sembunyikan macam tu Rahim. Sebab orang akan mengandaikan kau buat yang kau bukan. Sebab rekod kau lain. Dia tak boleh. Ayo orang jujur. Bersama aku jujur. Jadi untuk makluman semua pada malam ni, seperti biasa program ni ditajuk oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Untuk makluman semua, Yayasan Budi Ihsan Malaysia adalah merupakan satu-satunya wakil yang telah dilantik sebagai wakil rasmi untuk melaksanakan ibadah korban di Afrika. Hanya satu-satunya wakil. Dan begitu juga dia banyak memberikan bantuan berasnaf. Dan termasuk juga siapa yang tengok rancangan program di My House di TV Al-Hijrah merupakan salah satu penaja utama untuk program membaiki rumah-rumah asnaf di seluruh Malaysia. Dan begitu juga malam ini juga mendapat penyertaan satu lagi penaja iaitu pada Net Koles yang kita tengok Pak Su Samsul Rau tadi. Nampak Net Koles ni. Net Koles tadi untuk bantu kurangkan kolesterol dan memberi tenaga pada mereka yang dah berumur. Maka marilah kita amalkan untuk kesihatan berpanjangan. Malam ini ada promosi khas kepada penonton live yang itu harga istimewa dan voucher tunai RM40 dan barangan percuma bernilai RM50 dengan menyatakan kod USD Net Koles. Macam tu lah. Tak mahal. Tak mahal, murah je. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang nak, ada nombor telefon tu tengah merayap-rayap tu kan. Ada ejen tu. Baiklah. Jadi bagi memulakan program pada malam ini, tajuk dia Manjadda Wajada. Jadi sebelum tu saya nak minta Wan tolong huraikan apa maksud Manjadda Wajada. Mak kata rangkit kolok nak jawab tu kan. Jadilah Manjadda Wajada ni sebenarnya senang tu. Apa dia? Manjadda Wajada tu sebelum tu jangan kasih malu, kita sepupu tau, kita sepupu. Ustaz, kami ni sepupu. Kau jangan malukan sepupu kau, sama-sama belajar. Ini sama-sama belajar kat pondok dulu. Sama-sama belajar kat pondok, takkan tak tahu. Patutlah. Dia dah ambil kain lap muka tu yang comel tu kan. Tak apalah, sebagai Wajada ni apa? Sebagai moderator biarlah saya bagi huraian, iaitu Manjadda ni sebarang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat hasilnya. Ada satu pandangan kata Manjadda Wajada ni bermaksud siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Macam itulah. Jadi mutiara kata Ustaz. Mutiara kata, ya betul. Mutiara kata, betul. Mutiara kata, dan ada orang cakap tu sebagai hadis, tak sebenarnya dia lebih kepada pepatah Arab lah. Pepatah Arab ataupun mutiara kata. Jadi yang tadi tu mutiara kata tadi tu. Wan, kau belum turn kau jangan cakap. Nanti aku panggil kau baru kau cakap. Kau diam dulu. This my floor, okay? Jangan. Okay, jadi kepada Angah, jadi Angah, perjalanan hidup Angah kan? Angah. Perjalanan hidup Angah penuh dengan orang kata ranjau dan liku. Itu dia kan. Daripada mula kehidupan. Saya tak nak hurai, biar Angah sini yang huraikan. Perjuangan Angah daripada mula kan. Sampailah daripada Raja Lawaknya. Tapi sebelum Raja Lawak tu ramai yang tak tahu. Jadi apa rahsia turning point? Contohnya ada orang turning point. Contoh macam saya lah kan. Tiba-tiba keluar kat TV Hijrah tu orang semua tanya, siapa berceramah ni? Itu turning point. Jadi nak tahu. Angah tengok pada pandangan Angah, apa turning point sehingga Angah menjadi personality popular pada hari ini? Silakan. Kena tangkap lah Angah. Kena tangkap. Kau cerita aku kena tangkap tu. Saya jantung saya tu
Jantung saya tu laju Ustaz. Pasal apa live ni sekarang ni. Family saya, orang rumah saya semua tengah tengok ni. Tak apa. Banyak nasi kau Cerita cerita je lah. Cerita je. Okey. Okay, Ustaz, perjalanan saya Ustaz ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Iskandar Sabri Hashim. Nama pentas saya Angah. Okey. Perjalanan saya kalau Ustaz tanya sebelum saya masuk Raja Lawak Ustaz, saya terbabit dengan bisnes sebagai salesman. Okey. Saya pernah jadi jurujual untuk produk kosmetik. Lepas tu saya pernah jadi salesman untuk jualan kereta. Okey. Scammer? 2 kereta. Oh, yang scammer. This my flow. Okay, jangan wajar. Rahim, jangan kacau Rahim. Lalu. Okay, Okey Ustaz. Dulu Ustaz, semasa jadi jurujual Ustaz, Allah beri ganjaran yang bagi rezeki yang banyak sampai satu masa saya agak terlupa diri sekejap. Okey. Dan daripada bisnes yang saya buat, jual kereta, lepas tu ada macam-macam bisnes. Alhamdulillah bisnes tu naik cantik. Lepas tu agak terlupa diri tu, bisnes jatuh Ustaz. Bisnes jatuh. Jadi bisnes jatuh, berlakulah pergolakan sedikit rumah tangga. Yang dulu. Daripada situ dia kehidupan tu dah mula agak goyang, berubah dan situ sebenarnya turning point saya untuk saya tukar balik kehidupan saya yang baru. Saya tak nak kehidupan saya yang dulu yang menghantui saya apa semua, jadi saya nak benda yang baru. Dan daripada situ turning point, saya tengok ada audition Raja Lawak Ustaz. Saya tahu saya taklah lawak. Tapi saya beranikan diri saya untuk buat audition tu dengan niat saya lillahi ta'ala, pasal saya nak ubah kehidupan saya. Saya nak ubah kehidupan saya yang lebih baik. Saya nak buat sesuatu yang lebih baik. Jadi saya pun pergilah audition Raja Lawak apa semua. Jadi alhamdulillah dari situ terpilih, dan situ adalah satu platform untuk saya dikenali sekarang lah. Allah bagi satu darjat yang baik untuk saya. Itu sedikit secara ringkas Ustaz. Masa kalau boleh, yang masa jatuh tu kan, kesan pada Angah apa selain pada keuangan? Ada kesan-kesan apa lagi? Lebam. Itu lebam kawan-kawan ke macam mana contoh kan? Dia jadi macam itu Ustaz. Dia bila kita jatuh ni, bila kita tak ada kewangan yang baik, kawan-kawan pun, yelah kita pun tak boleh salahkan dia orang pun masing-masing pun ada komitmen masing-masing kan. Tetapi keakraban untuk menjadi sahabat macam dulu tu, dia akan berlaku, dia akan renggang. Masing-masing semua akan nak teori masing-masing apa semua kan. Tetapi yelah kita yang melalui dugaan tu, kita pun bukan nak minta tolong sangat dengan kawan, bukan kata sombong, tidak. Pasal kita masih ada keluarga lagi yang kita nak minta tolong. Tetapi cara berkawan tu dia akan dah berubah. Dia berubah. Jadi yang lepas tu tengok ada juga turning point satu lagi, tengok rancangan masakan pun Angah boleh tahan juga. Yang dengan Tuan Fazli tu. Itu alhamdulillah lah Ustaz. Benda edit Ustaz. Itu edit. Lepas tu saya memang pandai bodek juri kan. Jadi saya itu memang kelebihan saya tu. Aim tahulah tu. Jangan percaya sangat. Dekat TV jangan percaya sangat Ustaz. Saya ni Ustaz. Saya ni Ustaz daripada kecil, mak saya ni meniaga makan, meniaga kantin, meniaga warung. Jadi saya ni Angah anak nombor 2. Jadi saya adik-adik 8 orang. Jadi bila mak meniaga ni apa semua, jadi saya lah yang menjaga adik-adik dekat rumah ni semua. Kan nak tukar lampin, nak masak apa semualah. Jadi saya banyak pendekatan saya pendedahan dekat situ Ustaz, dekat dapur lah apa semua. Jadi daripada situ proses belajar masak apa semua, tolong mak dekat kantin ni apa semua. Dekat situ saya belajar masak Ustaz. Lepas tu step by step buka restoran. Dah pandai masak, buka restoran kat Johor Bahru. Lepas dah buka restoran, tutup. Lepas tutup ada sikit pengalaman. Lepas tu masuk MasterChef. Okay. Jadi tu sebut sikit lah. Jadi point dia adalah kita tengok sebenarnya memang dalam kehidupan kita ni, bila kita susah, Tuhan uji kita, ada naik, ada turun. Dan masa tu sebenarnya hikmah dia, Tuhan bagi kita lihat siapa kawan-kawan kita, siapa yang support kita, siapa yang
makin menekan kita, kan? Macam sahabat-sahabat kita, bukan kita sajalah di luar sana bercanda, dan begitu juga Tuhan sangat cemburu. Allah sangat cemburu pada orang yang bila dia susah dia cari manusia. Tapi bila dia cari Allah, tu yang penting sebenarnya. Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak pada Angah. Kita beralih pula kepada panelis kita yang kedua yang bertanjak tu, iaitu Wan Gegau. Wan sekarang ada di mana sekarang ni, Wan? Jangan kebun tu. Kat rumah. Saya di ni Ruang Daun, Najib Tanah. Najib Tanah. Wan duduk dengan siapa, Wan? Saya duduk dengan ayah saya. Ayah saya ada kat luar. Ada kat luar. Okey, alhamdulillah. Jadi Wan, ramai yang keluar bukan dalam. Tak, dia nak buat live. Kau jangan halau ayah kau duduk luar, Wan. Wan, salah kau ni. Ini jangan. Wan, satu perkara ramai yang kenal Wan ni sebagai Wan Gegau ni. Sebagai pertama nak tahu juga macam mana mulanya nama Wan Gegau. Yang keduanya, Wan penglibatan aktif ialah ramai yang kenal Wan di dalam bidang dalam lawak solo. Dan begitu juga Wan aktif dengan stand up comedy lah. Dan alhamdulillah. Jadi yalah, orang yang stand up comedy ni dia tak sama dengan orang yang perform group. Kan, dia tak sama dengan orang yang perform yang dapat duit ribu-ribu setiap minggu dengan Johan dapat banyak contoh lah. Ya, betul. Jadi Wan, apakah sebenarnya Wan tengok cabaran Wan sebagai pelawak solo, dan kalau Wan dapat share pentas mana sekarang Wan berada? Silakan. Sekarang ni saya kalau ikutkan penglibatan saya dalam dunia seni ni, pertama sekali saya minta maaf, saya Muhammad Safwan bin Samsudin, ataupun lebih mudah dengan kenalan panggil saya Wan Gegau. Orang panggil saya Wan Gegau. Saya bermula menceburkan diri dalam program komedi ni pada tahun 2012. Masa tu kita berkumpulan, ada yang kita solo kan. Jadi cabaran kita untuk nak buat lawak ni adalah apabila kita nak memastikan poin-poin yang sepatutnya kita nak sampaikan kepada orang yang menonton kita tu. Itu sebenarnya satu cabaran. Tak, yang itu memang Rahim ngangah dah tahu dah tu. Cuma nak tahu cabaran kau tu. Tapi Ustaz tak tahu. Kita tak tahu. Berani kau cakap aku tak tahu. Berani kau cakap aku tak tahu. Ustaz cakap komedi dekat PWTC kau seorang-seorang kau. Tapi masalahnya Ustaz, apa yang dia cakap tu rasa macam tipu. Sebab setiap kali dia cakap dia kejap mata. Itu orang sebenarnya dia kan je. Sebenarnya mata sebenarnya mata berkenyi itu beat untuk menyampaikan itu beat. Dia ada beat kan tu. Okey, Wan sekarang ni Wan ada dalam lawak solo tu seorang. Stand up comedy pun seorang. Adakah Wan lebih selesa seorang atau lebih selesa ada pair, ada partner bila buat persembahan? Lebih partner lah. Masalah partner tu selesa tak? Lebih kepada masalah partner tu selesa ke tak? Aing aja. Kita boleh tanya sesama kita. Jadi ada conversation. Sebab kita dah tahu. Tak, dalam lawak solo dulu tu dia grouping ke semua solo kan? Dalam lawak solo tu semua solo. Memang tak boleh partner. Jadi kita secara tak langsung, sebenarnya dalam lawak solo tu saya mencabar diri. Sebab saya tak pernah, masa tu tak pernah solo. Semua berkumpulan. Jadi saya mencabar diri saya sama ada saya boleh tak untuk berdiri atas pentas solo. Jadi alhamdulillah tak sangka rupanya benda yang boleh. Saya tak expect boleh pula. Boleh. Yang stand up tak, pentas stand up comedy yang Wan biasa muncul dekat mana? Nama ni? Dekat lawak solo lah. Sebelum ni? Yang ada dekat luar yang macam Mak Sabah semua tu. Tak pernah. Tak pernah lah. Itulah pertama kali saya mencabar diri tu. Wan biasa buat show dalam bahasa orang putih tak, Wan? Tak ada, semua bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun pelat. Tak, tapi makna kata tahniah lah itu pun saya pun sebenarnya yang paling saya nampak ketika pair dengan Wan ni, ketika program Lawak Tak Lara tu saya nampak lah. Wan Gegau ni dia memang dia punya role dia banyak. Dia jadi macam feeder lah. Dia bagi orang balon dia. Masalah dia bagi bukan balon orang lain, balon dia.
Ada Saya tengok dulu. Saya tengok dulu. Kalau macam kata ada orang yang lebih hype pada saya akan meletakkan diri saya sebagai feeder. Kalau macam Rahim, memang saya nak kill dia. Ini macam cara macam apply untuk jawatan kosong ni, untuk grup-grup ni ni. Okay, jadi tak apalah. Ini orang kata pengalaman. Tak ada lah, dia cakap main je Ustaz. Kan kejap mata tadi tu. Dia main je. Dia sebenarnya kenyit mata ni bagi harapan kat orang. Tu kita kena faham. Okey, jadi terima kasih kepada Wan. Okey, lepas ni kita ada soalan yang kedua pula. Sebelum tu kita boleh tempat. Boleh. Dah boleh ya tu. Okey. Soalnya kepada Rahim. Ah. Okey, Rahim Okey, ini penting ni soalan ni. Rahim, ni soalan ni berdasarkan kajian-kajian setelah kita tanya orang apa orang nak tahu pasal Rahim. Jadi ini soalan dia. Ramai yang kurang mengetahui jejak-jejak awal Rahim dalam bidang seni, bermula dengan kumpulan artu yang orang tahu. Itu sedikit yang tahulah. Maka sebenarnya apa permulaan sebenarnya dalam hidup Rahim yang mungkin ramai orang tak tahu sebelum macam Angah tadi dah cerita dia pernah bisnes, dia pernah apa dan sebagainya. Jadi Rahim bagaimana sebelum daripada mencubakan diri dalam bidang seni ni, apakah permulaan karier Rahim sebenarnya sebelum bergelar personality popular pada hari ini? Silakan. Manager kilang. Apalah keras pula tu. Okey. Okey. Kenapa hang tu? Sakut Sakut. Ni dah okey, dah boleh. Boleh tak? Okey. Okay. Saya punya lain ni tak apa baik sangat. Boleh. Okey. Saya bermula dengan Lain dia orang baik. Seorang pekerja kilang. Saya pekerja kilang biasa, kerja Panasonic. Kerja kilang, kemudian di mana Rahim? Panasonic Shah Alam. Okey. Shah Alam. Kemudian pada tahun kegawatan ekonomi tu, saya di offer VSS dan masa itulah mulanya detik-detik yang paling getir dalam hidup saya lah. Saya diberi dugaan yang sangat besar di mana kerja dah tak ada, apa semua tak ada. So masa tu pun akibatnya rumah tangga pun Tok Mang Ambing sudahnya berlaku penceraian disebabkan keadaan masa tu. Kemudian saya mengalami proses di mana rumah elektrik tak ada, kena potong, air kena potong sebab tak mampu nak bayar dah. Kan, kadang-kadang macam tu, yang struggle macam tu. Kemudian saya berusaha tetap juga hantar resume sana-sana, dapat bekerja di sebuah company forwarding, syarikat logistik. Di situ saya kerja lama sikit. Kemudian dekat situ saya mula mengasah bakat saya sebagai seorang host pengacara. Sebab setiap kali event company, saya akan jadi host apa semua. Daripada situ bakat saya sikit-sikit. Sebab kalau ikut pada sekolah dulu, saya tak nampak lagi bakat tu. Daripada situ, saya cuba pergi ke Raja Lawak. 1, 2, 3 gagal. So 4 saya mengajuk. Saya tak nak, saya kata ini bukan bidang saya. Saya akui. Ada benda-benda kadang kita usaha sampai satu peringkat, dia dah limit. Kita dah tahu setakat mana kita punya kita punya kemampuan. So Raja Lawak 4 saya tak pergi audition. Raja Lawak 5 kebetulan saya pergi keluar dengan isteri saya dan adik saya yang Artu tu, adik bongsu saya. Dia pergi, masa tu adalah audition terakhir kat KL, Pasar Raya. So dia kata, Long, ada audition Raja Lawak dah tak boleh dah. Cakap, selalu pergi Solo, apa kata kita pergi Buku Bulan? Cakap, engkau pun tak kelakar, kau nak ajak aku yang dah berapa kali pergi pun gagal. Kan tak logik tu, tak masuk akal. Dia kata, Long, satu benda yang saya ingat sampai sekarang, dia kata, Long dah banyak kali gagal. Kalau gagal lagi sekali, tak gas apa. So saya cakap, betul juga kan. Tak rugi apa-apa pun. Tapi disebabkan saya cakap, bila tengok barisan orang yang nak ambil borang tu dah sampai keluar Pasar Raya, saya cakap, besok pun kalau kita dapat borang ni pun, tak tentu lagi hari ni boleh audition. Orang EXO tu pun beritahu. So saya cakap, tak boleh. Cakap, kalau awal pagi ni kita pergi tadi, insyaAllah cuba juga. So tak jadi lah. Dia pun turun juga pergi. So saya duduk kat atas, saya nampak eskalator. Daripada eskalator tu saya nampak dia turun dia pergi sebelah, dia tunggu sebelah. Dia kata, apa lama lagi ada cerita lah, memang lambat apa semua. Tak macam mana nak jadikan cerita. Guard Pasar Raya tu dah buat announcement. Minta tolong jangan beratur sampai tutup pintu masuk Kalau boleh buat laluan lain sebab mengganggu orang nak masuk Pasar Raya. Tahu tak apa jadi? EXO suruh beratur sebelah adik saya. Adik saya depan sekali.
Oh, rezeki. Rezeki Lepas tu, ya. lepas tu. Lepas Adik tu. saya dapat yang nombor 6. Nombor 6. Orang semua pergi belakang dia. Dia macam terkejut. Kau tahu SO tu cakap dengan dia. Apa tunggu lagi, Dik? Nak borak tak nak ni? Yang tulis cepat. Ada gagap-gagap dia ambil. Nombor 6 giliran saya. Dengan cerita tak ada, dengan apa tak ada. Saya cakap ini mungkin ada petanda nak dipermudahkan ke apa kan. Dia dah naik juga stage dengan cerita yang agak melalut. Bagi 3 minit, 1 minit setengah Afri Shoki suruh turun. Seminit setengah baru cakap buka mulut. Rupanya itulah kelebihan Otai. Dia tahu dah, kita tak perlu kau habiskan 3 minit. Aku tahu ada bakat tu, aku nak bawa kau pergi KL. Saya diberi masa satu batch tu beritahu, nombor yang saya sebut ni tolong ke depan saya akan bawa pergi KL, orang yang terpilih untuk pergi KL. Dia bagi 3 kali nombor yang tak keluar sebab saya tak yakin saya dapat. Bila tengok nombor tu, nombor aku ni. Itulah bermulanya saya Raja Lawak. Kemudian bila dapat jadi konflik. Pasal apa? Saya ada kerja tetap. Yang ini, yang Raja Lawak ni kita tak pasti sejauh mana dia boleh pergi. Sebab pengalaman tengok Raja Lawak 1, Raja Lawak 2, Raja 3, Raja Lawak 4 yang terkeluar awal kita tak jadi apa. So maksudnya kalau saya pilih untuk berada dalam Raja Lawak ni, saya tengah gamble masa depan saya. Saya akan tinggalkan yang sedia ada ni, yang telah ada pekerjaan tetap ni, saya kejar benda yang saya tak pasti. So dalam dilema saya. Jadi buat istiqarah apa semua, tanya family, tanya mak bapak macam mana. So saya rasa setiap kejadian itu perancangan kita kan, perancangan Allah tu lagi baik. So saya yakin ini keputusan yang dalam hidup saya yang saya buat yang akan menukar hidup saya. So saya pilih untuk berada dalam Raja Lawak 3 bulan. Tapi yang bagusnya majikan saya, bila dia tahu yang saya terlibat dalam satu program TV, dia tak bagi saya berhenti. Dia boleh bagi saya kata cuti tanpa gaji. Tapi dia kata bergaji, akhirnya dia bayar juga gaji. Sebab dia kata rancangan tu very popular. Sebab staff dia banyak Melayu. Jadi perjalanan macam tu lah. Sampailah saya pergi final. Saya dapat tempat kedua. Saya bertahan dekat situ. Saya nak berhenti tak bagi. Selama 6 bulan. Akhirnya baru saya berhenti. Saya start lah berlakon apa semua. Belum radio lagi. Lepas tu lah baru bila dapat radio tu, itulah sampai sekarang ni. Jadi turning point tu adalah audition ni. Saya terinspirasi dengan cerita Rahim. Yang mana satu? Banyak kali pergi audition. Banyak tapi betul. Saya Usaha tu. Saya suka yang dia tak Betul. dapat. Saya suka yang dia tak dapat tu. Betul lah. Jadi sebenarnya bila kita pernah gagal baru tahu rasa kemanisannya kita berjaya. Tu dia. Betul. Kan? Jadi maknanya macam orang gagal ni dia kena 3 kali gagal lagi dan kemudian kena berat. Baru dia boleh baru dia boleh capai tahap tu lah kan. Jadi maknanya tak apa. Apa juga pentas dia, mana tak kisahlah dalam bidang macam tadi, cerita bidang masakan ke, dalam bidang lakonan ke, dalam bidang lawak ke, jadi announcer ke, tak kisah. Apa pun, setiap kali apa benda yang kita buat, Nabi pesan, aku paling suka umatku kalau buat satu perkara, dia buat dalam keadaan teliti, sempurna. Itu yang paling Nabi suka. Maknanya buat bersungguh-sungguh. Maknanya kalau contoh yang melawak tu, sentiasa fikir, kenapa tak nak buat ni? Sebab ni mesej dia tak baik. Kenapa buat ni? Ni mesej dia okey. Jangan apa impact daripada orang. Sebab kena ingat contoh kadang-kadang ada satu ayat yang mungkin Rahim sebut kan, mungkin sebut dalam tu perkataan tu baik macam satu bentuk nasihat dan orang teringat perkataan tu dan benda tu dia apply dalam hidup dia, pahala mengalir Rahim. Itu yang kita kena ingat. Itu yang sebenarnya Kalau benda baik lah. yang orang mungkin ada orang yang mungkin tak setuju dengan pandangan saya. Dia kata ni kan pelawak ni lara lah, tak. Ini semua kaedah. Pada saya metod pendekatan yang kita nak guna kreatif. Asal selagi mana dia tidak menyalahi agama kita, itu yang paling penting sekali. Okey, jadi kita akan beralih boleh saya sambung sikit? Okey, silakan. Boleh saya sambung sikit tadi tu? Boleh. Tak payah kerja klip. Sebab saya tersentuh. Saya terpikat. Sebab dulu kalau ikutkan Sunan Kalijaga, dia menarik perhatian orang-orang untuk fokus ke arah agama Islam daripada segi lagu. Tapi lagu yang bukannya macam lagu metal, bukanlah. Lagu-lagu yang ke arah Islamik lah. Dia menarik perhatian. Itu sikit.
Niat dia adalah untuk menarik perhatian dan kemudian dia dakwah dan orang tu terima dan memeluk agama Islam. Itulah yang saya Betul. Maknanya selagi mana dia tidak melampaui batas, selagi mana dia masih lagi teratur, tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tengok yang satu benda baik juga waktu persembahan yang you all buat sebelum ni, kita tengok dia menyatukan semua bangsa. Melayu, Cina, India datang. Kan ada daripada negeri-negeri yang berbeza-beza semua datang. Kan? Untuk bergabung. Jadi itu dia, tu komen. Ada orang cakap ini poin yang baik nak beritahu sebab kenapa saya pilih you all pada malam ini adalah satu kelebihan you all adalah you all kita bukan semua orang dilahirkan lahir je dia nak orang kaya, tak. Tapi semua orang daripada orang biasa-biasa nak bagi inspirasi terutamanya pada adik-adik kita yang sekarang ni tengah tension sebab SPM manjang tangguh. Dia menjadi tension sebab peksa ni. Jadi yalah, zaman saya, Rahim, Angah dengan Wan dulu, kalau tangguh, Alhamdulillah, berdoa tangguh, tapi tak pernah tangguh. Tapi zaman sekarang kita tak dapat. Sekarang tak minta pun dia tangguh. Tangguh. Sampaikan, tolonglah, cepatlah dia nak jawab pesa. Jadi adik-adik yang kat luar sana yang sedang menyaksikan ni, belajar rajin-rajin, tengok. Ini contoh struggle-nya hidup. Sebenarnya bukan senang nak jadi senang. Tapi tak susah kalau nak jadi susah. Itu kena ingat. Jadi mana kata manjadda wajada usaha pasti berjaya. Baiklah, kita akan masuk pusingan kedua. Tapi sebelumnya kita tengok dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Gaugau. Usia saya 52 tahun. Faham-faham sajalah. Apabila kita telah menjangkau usia 50-an, maka macam-macam boleh berlaku dan terjadi. Saya nak kongsi dengan anda semua. Satu ketika dahulu, badan saya lemah-lemah dan kurang tenaga. Dan tentu ada kolesterol dalam badan saya. Apakah yang saya amalkan? Saya amalkan Netcollect. Sehinggalah hari ini saya mengusahakan produk Netcollect ini untuk kita sama-sama nikmati dan juga merasai kehebatan Netcollect ini. Ingat Netcollect, ingat Samsul Gaugau. Okey, itulah dia salah satu daripada penaja kita pada malam ni. Netcollect ni baru nak join malam ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi pada siapa yang nak berhasrat nak mendapatkannya, boleh hubungi talian yang tertera. Baiklah, kita balik ke kedua. Jadi soalan yang kedua ni bakal menggoncangkan lagi jiwa dan raga Angah, sebab soalan yang saya tanya ni soalan yang lebih baik lagi lah saya rasa. Okey. Tajuk yang kedua ni adalah tentang isteri. Itu dia. Yes. Itu dia. Isteri dikatakan sebagai pendokong jatuh bangunnya seorang suami. Dan saya sendiri pernah tengok depan mata saya isteri Angah yang kata pun lebih kurang sama-sama naik berguraunya kan. Sama-sama berguraunya, boleh berbincang dengan orang kata sehati sejiwa lah orang cakap kan. Dan dikatakan di sebalik kejayaan seorang lelaki itu ada wanita di belakangnya. Kan? Jadi bagaimana Angah melihat isteri Angah ni sebagai sumber kekuatan Angah dalam menghadapi warna-warni ujian sebagai seorang selebriti? Silakan. Angah pakai badak biru kan? Kau ni aku tak boleh nak serius langsung. Benda yang tidak boleh dinafikan, isteri memang merupakan tulang belakang pada suami. Memang dia yang selalu memberi dorongan. Selepas saya bernikah, ada juga dugaan yang melanda yang agak getir juga, berkenaan dengan kehidupan, dengan perniagaan kan. Tapi orang rumah saya ni sentiasa memberi sokongan kepada saya. Kadang ialah kita dalam keadaan stres apa semua, kadang kita jadi give up, kadang kita tak nampak jalan macam mana kita nak susun perjalanan dan seterusnya. Tapi orang rumah ni dia sentiasa memberi nasihat, dia sentiasa menampakkan jalan. Sayang, why not you buat macam gini, why not you buat macam gini, why not macam gini. Jadi bila dia yang sentiasa memberi nasihat itu, dia sentiasa menampakkan jalan tu, dan saya rasa pastinya kejayaan yang kita capai itu disebabkan salah satunya sokongan daripada isteri yang tercinta yang sentiasa memberi sokongan pada kita.
Jadi pada saya isteri ni betul lah Ustaz. Tak tahu cakap apa tapi dia memang tulang belakang lah untuk seorang lelaki. Ya. Sayang, orang rumah tengah ayat. cakap kat belakang. Tempat ayat. Tak, tadi dia tengah lancar, tiba-tiba isteri dia lalu kan, tu jadi terberhenti tu kan. Apa yang Atau saya tinggal kalau- kat rumah tak buat lagi. Tapi sekarang ni isteri ada dekat bilik tu sekali ke atau dia dekat tempat lain sekarang ni? kalau dia kat mana pun Ustaz dia tengah tengok lah sekarang ni. Tengah lah. Okay, jadi apa kata-kata yang nak cakap kat dia sekarang ni? Kalau boleh cakap kat dia kan. Silakan. Baju dah basuh yang. Allah Akbar. Kepada isteri yang tercinta Amira Ashura binti Abdul Razak, terima kasih banyak kerana sepanjang perkahwinan kita, usia perkahwinan kita dah 5 tahun ni. Dah 5 tahun, masuk kita bercinta setahun, 6 tahun. Tidak pernah lepas sentiasa memberi sokongan, dorongan. Kalau saya ada buat kesilapan, kesalahan, dia yang selalu akan kadang Ustaz, ego lelaki kadang. Banyak buat salah ke? Bukan, kita garang tau. Kita ni jadi Banyak buat salah. kadang kita jadi lara apa semua kan. Tetapi memang orang rumah yang selalu dia akan betulkan keadaan tu. So terima kasih banyak. Saya amat menyayangi dia. Semoga perkahwinan kita dirahmati diberkati Allah SWT sampai ke jannah. Saya sayang awak sampai bila-bila insya-Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Jangan. Okay. Jadi yang mau napuk tangan tu jangan risaulah, dia hidup seorang rasa. Kita tak tahulah nak tanya. Sekarang ni okey. Wan. Kan semua ni semua cerita sekarang semua ada isteri kan. Ada isteri yang menyokong. Okey. Jadi Wan, sekarang ni Wan umur berapa dah Wan? Umur berapa? Saya tahun ni dah 34. Target nak kahwin bila? Tak ada target ke? Tak tahu. Kalau sampai sore kahwin lah. Kalau dia nak malam ni ke? Ambon. Sampai seru tak apa, jangan sampai nokta. Okey, jadi Wan, macam ni. Jadi kalaulah diberikan peluang kan. Betul ke? Kalau ni Wan dengar cerita pada orang. Kan dengar cerita pada orang yang mesti ada kebanyakannya ada kena support oleh isteri sokong kan. Ada juga isteri yang jenis yang tak faham suami. Ada juga isteri yang jadi marah-marah suami. Ada juga kan yang dia bukan takut isteri tapi isteri menangkupkan kan macam tu kan. Jadi mana kata pada pandangan Wan ada rasa fobia dalam bab perkahwinan ni ke atau memang percaya yang perempuan boleh menjadi satu orang kata penyuntik semangat untuk lebih berjaya lagi. Komen Wan. Girlfriend ada Wan. Dia sebenarnya macam ni. Okey, kalau berkenaan tentang perkahwinan dan isteri ni adalah orang kata tulang belakang bagi seorang suami tu, boleh katakan ya, boleh katakan tak ya. Pasal apa? Sebab kita tengok juga Allah Taala menciptakan banyak jenis wanita. Dan begitu juga banyak jenis lelaki yang mempunyai macam-macam sifat. Kita tahu. Kalau kita kata kita dapat istiqamahkan kita punya isteri kita menjadi orang yang lebih memahami tentang diri kita, dia akan menjadi seorang yang penyuntik semangat di belakang kita. Kalau kita dapat isteri yang sambil lewa, kau nak keluar, kau punya pasal, kau nak balik, kau punya pasal, apa nak balik, itu bukan orang kata penyuntik semangat, itu penyuntik kemarahan nama dia. Kalau macam tu. Jadi penyuntik kegagalan. Jadi dia sebenarnya kita tengok juga kepada perkahwinan tu. Ya. Okey, tapi jadi mana kata kalau perkahwinan ni okey. Sambung perkahwinan ni kalau tidak melengkapi Wan, dengar tu Angah cakap. Dia perkahwinan ni melengkapi tapi ada setengah orang yang dia dah kahwin sekali, dia rasa tak cukup lengkap, dia kahwin lagi sekali. Dia kahwin yang lain. Tanya Aim. Itulah. Ada yang lebih pada Aim. Dan bagi dia bila dah dapat baru lengkap. Tengok kemungkinan ke barangkalian. Tapi okey kalau macam tu kalau macam tu mewakili orang-orang yang mungkin belum kahwin atau belum rezeki nak kahwin, sebab pada saya percaya ni soal jodoh. Ada orang jambatan dia mungkin pendek, dia cepat kahwin.
Ada orang jabatan dia panjang okey. sebab Allah bagi dia peluang untuk berbakti pada mak ayah dia dulu. Mungkin. Ah, Ada orang jabatan dia dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Contoh. Tapi kan. ah, Tapi dalam hal Wan kan. Wan sebagai seorang yang belum berkahwin. Jadi apa? Kalau support untuk Rahim, support untuk Angah atau mungkin saya dan lain-lain lagi adalah pasangan masing-masing. Macam Wan, apa sebenarnya bagi kekuatan pada Angah untuk terus pada Wan untuk terus berkarya di dalam bidang seni? macam saya semangat daripada suntikan daripada ayah saya lah. Kalau dulu arwah mak saya. Ayah kau bukan kat luar. Ayah aku duduk luar untuk cari idea. Lepas dapat idea, dia masuk dalam rumah bagi kat aku. Wah, kau kurang asam betul kau. Cari idea pergi luar rumah, kau duduk dalam rumah. Macam tadi, macam Ustaz, macam Abang Samsul cakap tadi kan, macam Abang Samsul cakap tadi. Ada orang yang panjang, ada orang yang pendek, ada orang yang rezeki dia kejap ada, kejap tak ada. Kan Allah ciptakan pelbagai. Betul tak? Begitu juga dengan jodoh. Kepelbagaian. Jadi macam ni lah. Jadi sekarang ni boleh ke saya simpulkan apa yang kau sampaikan malam ni kau tak ada idea lah sebab idea kau kat luar lagi tu. Belum kat dalam. Tak ada. Masa saya tadi tu kepelbagaian tak habis cakap lagi. Jadi bila tak habis lagi. Okey sama. Okay. Tak habis cakap. Bila kata kita dapat sesuatu yang memahami tentang diri kita, akan terjadilah yang macam Angah cakap tadi, melengkapi. Dan melengkapi itulah yang akan menyuntik semangat kita untuk berjaya dalam sesuatu perkara yang kita buat. Nampak? Wan. Settle. Wan, Ibu Wan pergi pada bila masa tu umur Wan berapa tahun? 2011. Kalau 2011. Waktu tu yang Wan saya perasan masa tu Wan dah berkecimpung dalam ni ke belum? Belum. Saya masih berkecimpung dalam industri ni perkilangan. Perkilangan lagi lah. Mana sekarang ni projek terbaru sekarang ni ada. Yang last sebelum PKP baru ni apa projek terbaru? Saya sekarang ni Musical Lawak Superstar kita masih postpone lagi sebab sekarang ni kita dah nak masuk minggu kelima sepatutnya untuk Musical Lawak Superstar, tapi disebabkan PKP ni kita terpaksa tundurkan sampai ke tarikh yang sebetul-betulnya kita dimaklumkan oleh pihak yang berkenaan untuk kita naik ke Kuala Lumpur untuk kita teruskan perjuangan kita dalam Musical Lawak Superstar. Mudah-mudahan. Jadi untuk makluman semua, siang tadi kita pun dah dapat perkhabaran daripada pihak kerajaan bahawa PKP dilanjutkan. PKP dilanjutkan sehingga 18 Februari 2021. Jadi kalau siapa yang masih tak tahu, itulah dia berita terbaru. Jadi mudah-mudahan kita segera, tak apalah PKP ni kita korban sikit. Walaupun macam tu kita masih lagi buat bicara secara online, dapat gak kita bertemu ni, rindu sebenarnya. Lama tak jumpa Wan, Rahim, Angah, lama tak jumpa kan. Betul, lama tak jumpa Ustaz. Betul. Jadi jadi kita beralih pula kepada Rahim. Rahim. Ramai yang bercita-cita. Ramai cerita nak jadi, orang kata apa, nak masuk dalam dunia seni. Dunia seni, tak kira lah sebagai pelakon, sebagai penyanyi, pelawak dan sebagainya. Jadi apa nasihat Rahim? Sebab Rahim tadi dah share betapa susahnya dan sampai dah putus asa satu tahap. Kemudian Tuhan bagi signal pula untuk masuk balik dan Alhamdulillah keadaannya lebih baik pada hari ini. Jadi tapi dia bukan satu perkara yang senang lah. Macam Angah tadi, bukan satu perkara yang mudah, macam-macam dah. Jadi apa nasihat Rahim pada semua yang ada menyimpan cita-cita seperti ini? Nak pergi KL, nak jadi orang berjaya. Pergi KL, nak jadi orang glamour. Dia kebanyakan macam tu. Dia kata dia seronok bab glamour tu je. Dia tak tahu yang bil-bil bulan bayar macam ni, dia tak tahu tu. Dia tak tahu bab-bab job tak ada, dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu. Lepas tu ada pula kan bunyi-bunyi lah. Dia tak boleh tengok macam selebriti tiba berniaga kan. Ni mesti dah tak laku. Ni tu berniaga ni. Salah. Sedangkan berniaga ni satu memang Nabi ajar kita. Nabi pun berniaga, kita pun berniaga. Dan kita minat berniaga mungkin bidang tu. Dan dia tu sebabnya salah satunya nak buka mata semua orang. Rahim, Angah, kan, Wan, saya sendiri. Sebelum ni kita semua pernah buat kerja-kerja. Pernah kerja kilang, pernah kerja besi pinggan, pernah kerja tukang masak lah, dari macam-macam kerja-kerja rencana ni pernah buat.
Dan dia fikir yang time yang kita senang saja. Jadi Rahim, apa nasihat kepada mereka yang ada cita-cita nak jadi orang popular dan sebagainya? Silakan. Okey, nasihat peribadilah tak kira nak jadi apa sekalipun, satunya kita kena bersungguh-sungguh, kena usaha yang bersungguh-sungguh, dan kita yakin, kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita, bukan sekadar cuba-cuba. Kita maksudnya setiap apa benda kita lakukan, kita ada proper planning, kita ada apa orang kata, perancangan yang cukup baik. Sebab kita nak result yang baik, kita kena ada perancangan yang baik. Itu yang lebih orang kata lebih tepat dan lebih realistik. Dan kalau kita nak pergi berperang, kita kena tahu kita punya kekuatan tentera, kita punya kekuatan senjata. Kalau kita pergi berperang, kita bawa leher aja. Orang lain pakai pistol, pakai meriam, kita bawa keris. Memang kita akan kalah. Jadi kita kena betul-betul siap sedia dan ada perancangan yang betul. Lepas tu seandainya kalau matlamat kita yang kita letakkan goal kita, untuk apa kita nak jadi seperti itu. Kalau setakat kalau nak jadi bidang seni ni, sekadar nak jadi famous, nak jadi terkenal, saya rasa tujuan dia adalah salah. Sebab kalau nak jadi terkenal, ada banyak cara lain saya belajar seni. Sebab seni ni kalau boleh saya kata dia kalau untuk saya, dia adalah pencarian. Dia adalah mata pencarian saya. Saya berani untuk memperjudikan nasib untuk pergi ke arah seni ni, sebab saya pada waktu tu boleh katakan agak begitu yakin dengan apa yang saya ada ini mampu untuk mengubah nasib saya. Lepas tu kita kena ingat, seandainya kita nak jadi penyanyi, kita nak jadi penyanyi macam mana? Apa yang dapat membezakan kita dengan penyanyi yang lain? Apa yang membuatkan kita tak diterima oleh orang dengan kalau compare dengan penyanyi lain? Apa yang cuba kita tawarkan untuk mereka? Kalau pelawak, apa yang boleh membezakan, apa boleh mengkategorikan kau sebagai engkau berbeza dengan pelawak lain, so aku nak engkau. So kita ada sesuatu benda yang tak kita tawarkan. Jadi itu untuk memastikan bahawa demand atau orang kata permintaan itu tetap ada. Sama juga yang macam saya katakan sebelum ni, kita kena satu lagi tak boleh elak, kita kena jujur dengan apa yang kita buat. Jadi sebelum untuk buat suatu keputusan yang melibatkan masa depan, fikir baik-baik, ada perancangan, penelitian, buat homework sikit kan. Lepas tu minta nasihat orang yang telah berjaya, atau cari kaedah-kaedah yang tertentu yang dapat membantu kita dalam kita menyusuri laluan yang kita hendak pergi, supaya segala apa perancangan kita, segala apa yang cuba kita usahakan akan mendapat satu result yang cukup baik. Itu daripada saya. Okey. Jadi mana kata bukan sebenarnya ramai yang dia nampak yang indah. Betul. Kalau kita tengok dekat dalam filem-filem, drama-drama Melayu, kita tengok sebenarnya yang indah hanya yang digambarkan pada cover saja. Wah, nampak macam romantik, tapi dalam tu macam-macam rintangan. Kan? Semua orang tahu dah. Kadang saya sendiri pun kadang jalan kat luar, kadang kita nak makan, kita ada time kita nak privacy kita tu, Tuhan dah tarik. Nak makan pun payah. Jadi terpaksa cari kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap nak lah ni. Itu salah dia. Itu jadi antara harga-harga ataupun harga yang perlu kita bayar. Betul. Jadi mana kata kalau dulu orang buat tak tahu je, sekarang wang kegau dia kata kan, macam tu kan. Jadi contoh lah, jadi orang cakap angah kan. Jadi sebenarnya satu perkara yang memang dia ingat kita ni, malahan ada orang tu pula dia ingat kita ni hak masyarakat dah. Dia tak kira privacy dia tak kira. Kita tengah jalan dengan family ke, dia nak redah dia redah je. Kan? Betul. Ada kali tu saya tengah makan, tiba-tiba handphone depan muka ni. Handphone depan muka ni. Selfie. Tunggu pandang. Lepas tak, dia siap cakap. Takkan ambil gambar, tak boleh. Kata, la ilaha illallah. Bukan kita tak ambil. Kan? Cubalah kau tunggu aku habis makan dulu. Kau cakap lah. Kata. Betul. Kan kalau lepas tu kalau Rahim kata, boleh tak sekejap lagi saya nak habis makan dulu. Lepas tu dia bukan tunggu. Dia jalan terus, viral. Rahim sombong kata. Rahim tak ni. La ilaha illallah. Dia ni masalah. Itu sebabnya. Satu lagi kalau boleh lah saya nasihatkan kepada semua juga, sabar banyak-banyak, terutamanya pada semua rakan-rakan seperjuangan yang ada.
Kan sebenarnya dengan peta masing-masing, memang betul. Nak pula sekarang ni kita nak buat macam mana? Kita ni duduk dalam dunia tanpa sempadan. Kan Angah buat apa kat rumah pun dia boleh viral kan. Yalah. Kan Angah tengah duduk dengan anak dengan ni kan. Dia semalam nampak Angah dengan ni macam dia duduk sebelah mak kita. Wah, dia tengok dekat dalam media sosial. Kan Rahim itu inilah apa semua, tapi alhamdulillah saya seronok pair dengan Rahim ni beberapa kali juga saya pair dengan Rahim. Dengan Angah pun kita pernah yang masa forum zakat tu pun pernah. Si Rahim ni dia lain. Aku tak boleh lupa betul yang program Puspanita tu. Ya Allah, sabarlah. Penganjur tu dah pesan. Saya tak sebut lah penganjur mana. Penganjur tu dah pesan. Nanti tu kalau boleh semua panel Samsul Debat, Rahim dengan Fad minta tolong jangan sentuh pasal poligami tau. Jangan. Sebab apa? Sebab apa pengurusi program Puspanita tu memang anti poligami. Okey. Rahim dia start dia dah usir poligami. Pening dah aku. tapi dalam bentuk inilah, dalam bentuk kelakar, tapi akhirnya dia okeylah, dia tak adalah jadi dia kelakar. Jadi tak apa, lepas ni kita minta pusingan terakhir selepas ni adalah kesimpulan iaitu mungkin nasihat-nasihat boleh diberikan kepada semua, terutamanya dalam bab-bab sekarang ni kita semua maklum yang nasihat kepada semua follower, netizen, pelawak, rakan-rakan kita yang sekejaya dengan kita dan juga lain-lain, tak kala negara kita dilanda wabak coronavirus ni, apa pesanan dan nasihat kepada semua. Jadi sebelum tu kita saksikan video ini. Baik, pula kau jawab tu. Habis dah. Okey, susu kambing Al-Am iaitu gabung jalin antara susu kambing campur dengan madu, campur dengan kurma. Alhamdulillah saya dah minum banyak kali sampai kesudah tak jumpa madu tapi rasa ada. Macam itulah. Dan susu kambing yang bagusnya susu kambing ni untuk pengantar Rahim dan Wan, saya akan postkan, staff saya akan postkan kepada ketiga-tiganya secara percuma. Dan siapa yang sayang mak ayah dia, bagi rasa sebab untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, tangan kebas-kebas memang cepat baik, insyaAllah. InsyaAllah Jadi mudah-mudahan kita semua boleh. Jadi kita mulakan dengan Rahim dulu untuk memberikan nasihat. Kita pusinglah pula Asyik Angah dulu. Okey, silakan. Ini last round ke apa ni? Last round. Okey. Bagi saya simple je. Walau macam mana pun setiap orang ada sejarah hitam, ada perjalanan hidup mereka sendiri. Setiap orang semua ada, pasti ada. Tapi yang pentingnya segala apa yang berlaku, kegagalan yang berlaku di masa lalu tak perlu diambil kisah. Yang penting adalah fokus untuk masa depan yang lebih baik. Okey. Jangan hidup banyak penyesalan. Tapi ambil segala apa kelemahan dan juga kegagalan itu sebagai satu iktibar dan juga sempadan yang boleh kita jadikan orang kata laluan untuk menjadi lebih berjaya. Sebab dia tak penting di mana kita di mana bila kita akan bermula, tapi yang penting adalah di mana kita akan berakhir. Itu lebih penting. Okay, so buat yang terbaik, yang terhabis baik, dan jangan lupa hidup kita ni biarlah, kalau boleh lah, kalau tidak membantu pun tapi jangan merosakkan. Dan kalau boleh steady orang lain, InsyaAllah. Itu je. Kalau buat kesimpulan tu dia lain. Patut saya nampak dah kualiti kenapa orang perempuan suka pada Rahim. Rahim lain lah. Dia kalau dia kan bukan di mana kita bermula, tapi di mana kita berakhir. Gila. Cair. Dia faham memang tak? Saya
Betul lah. Soalan Angah, dia faham tak tu kan? Dia jangan dia yang blok. Masa tengah bercakap tu blok, dia bercakap je. Saya dekat radio, saya kalau untuk kesimpulan ni memang saya tengok muka Rahim. Rahim settle. Dia Okey, betul lah kan. Dia sebenarnya kita boleh nampak dia punya anchor dalam bab-bab ayat-ayat yang dicari ni. Bukan sedang lah. Betul. Apa pun terima kasih banyaklah. Terima kasih kepada Rahim. Okey, tak Wan, percaya tu. satu nasihat. Dia mata. Dia tak percaya, dia kejap mata tu. Sila. Okay, nasihat Wan, silakan. Okey, ini nasihat ni saya nak kongsikan sebab nasihat ni bukan datang kepada saya tapi pada arwah bonda saya dulu. Jadi kepada semua yang ada kat luar sana tu, okey, yang semalam itu adalah satu sejarah. Hari ini adalah satu anugerah dan keesokan harinya adalah satu perkara yang sangat misteri. Untuk mengecapi satu kejayaan dalam situasi yang misteri itu, kita harus berfikir secara rasional, bertindak secara profesional dan kita kenal erti syukur dan redha. Kalau kita berjaya, kita patut bersyukur, dan kalau kita gagal, kita redha dan kita terus usaha untuk mengecapi kejayaan. InsyaAllah rezeki ni Allah Ta'ala dah janjikan semua ada, insyaAllah. Semua kita je lambat-lambat dan usaha, insyaAllah. Wakil belia Bukit Belimbing. Wakil belia Bukit Belimbing. Wan. Belia. Aduh. Saya nak minta ni Julutung untuk buat kesimpulan pula. Okey. Aduh, Tasadak je lutung tu kau jangan sebut-sebut lah kan. Okey, jadi sebagai penutup, Angah, silakan Angah. Ustaz, apa yang saya nak kongsikan macam Rahim cakap, macam Wan cakap. Tapi yang ini nasihat yang selalu saya nasihatkan diri saya sendiri dalam kehidupan ni dengan topik yang hari ni, manjadah wajadah ni, dia apa yang kita usaha, insya-Allah kita akan dapat. Bermakna kita nak menunjukkan kejayaan. Pada saya kejayaan ni dia perlukan satu istiqomah. Pada saya, untuk mendapatkan satu kejayaan dia perlu ada istiqomah. Jadi dalam kehidupan mendapatkan istiqomah ni, jangan lupa pada orang tua, sentiasa mendoakan mereka, kita minta kepada Allah untuk sentiasa dibimbing sebagai kehidupan kita dirahmati, diberkati Allah. Dan saya rasa daripada situ kita perlu buat perkara yang baik. Jadi hamba Allah yang terbaik lah. Jadi hamba Allah yang terbaik, buatlah kebaikan sekecil-kecil mana pun dan sentiasa baik lah. Ayat saya okey tak, Im? Dan boleh lah, baik sentiasa tu buat baik. Okey. Baik. Baik tak payah. Saya setuju tu. Okey. Itu je. Jadi, Ada lagi nak kan? Tak ada apa Ustaz. Itu ajalah apa yang boleh saya kongsikan. Itu yang selalu saya ingatkan pada diri saya. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Okey. Amin. Jadi kalau saya boleh wrap up pada malam ini, makna kata tak ada sesiapa yang terus berjaya. Semua orang ada langkah awal yang dimulakannya. Dan dalam langkah ada juga detik-detik kegagalan, ujian. Ada juga detik-detik dijatuhkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dikata-kata oleh orang lain. Itu sebabnya contohnya, saya berani sebut direct lah. Contohnya sahabat kita Syuk. Ada orang sebut macam-macam. Tapi kepada penasihat saya, kalau tak tahu hujung pangkal, tolong jangan bagi komen. Sebab semua orang, kita ada kisah silam, orang lain pun ada kisah silam. Kita ada mulut, orang lain pun ada mulut. Kalau kita boleh cakap pasal orang, jangan kita terperanjat kalau satu hari orang menggunakan mulut mereka untuk mengata pasal kita juga. Nabi pesan, barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aibnya. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun mereka berada di dalam rumahnya. Maksudnya, dulu masa zaman Nabi sebut tu, tak ada lagi internet. Tapi hari ni internet dah ada. Dah ada macam-macam kemudahan media sosial, orang boleh cakap. Jadi untuk bahagia, ada beberapa kata-kata sekali lagi. Pertama, nak bahagia, jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, jangan sibuk tengok kelebihan orang lain sehingga terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan begitu juga yang ketiga, jangan juga terlupa kadang-kadang bila kita sebut kan tentang kelebihan-kelebihan ini, sebenarnya kita terlupa. Kita sampai cakap, ini aku berjaya ni sebab usaha aku. Tak, salah. Sebenarnya kejayaan kita sebenarnya adalah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga bahagia itu bukannya
memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Itu penting. Jadi insyaAllah, jadi kepada boleh saya tambah semua. sikit? Tambah. Kau ni banyak nak nambah. Cuba. Tambah dah kenyat mata aja orang ingat Cepat. Langkah demi langkah mengharungi waktu susah bagi mendapatkan rezeki yang barakah. Walaupun agak tergantung, tapi kita gantung je lah. Tapi tak apa, insyaAllah. Tapi tak apa, pasal dia dah bagi dia kena rata tu, benda tak betul lah benda tu. Tak, untuk makluman semua yang hadir, memang ni lah dia orang, kalau tak mengusik dia tak jadi. Jadi apa pun. Jadi macam ni lah. Jadi apa pun, insyaAllah saya ucap terima kasih banyak kepada semua yang berhasrat untuk menyertai korban. Sebenarnya tak beritahu, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Allah Ta'ala beritahu kan, sesungguhnya kami telah bagi kurniaan yang banyak, fasalli lirabbika wanhar, maka solatlah dan sembelihlah, iaitu sembelihan korban. Sembelih ni bukan hanya sembelih nak keluarkan duit kita, tapi sebenarnya membunuh segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya. Siapa yang nak menyertai korban, insya-Allah YBIM sediakan kos yang sangat murah, iaitu satu bahagian baru 390 untuk lembu. Kemudian untuk unta pun murah, untuk ni pun murah, untuk kambing pun murah, insya-Allah. Sebab kita bagi bukan hanya dalam negara, tapi juga di luar negara. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Angah, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Kalau ada salah silap terkasar bahasa ke apa, minta maaf Ustaz banyak ya. Samalah kita samalah kita. Yang menyaksikan live malam ni, kalau ada salah kata daripada saya minta ampunan dan maaf. Wan, minta maaf banyak Wan. Sama Wan. Betul lah Ustaz. Sama-sama kita. Saya pun nak minta maaf juga lah. Ustaz, boleh saya tambah lagi sikit? Balon. Aku tak tergamak cakap tak boleh dengan kau ni Wan. Kau cakap lah. Yelah. Orang kalau tak biasa live, bila dapat live baru. Silakan. Silakan Wan. Ustaz, saya pun apa kata apa? Nak kau ni aku dah bagi dah tak lupa yang sudi menjemput saya walaupun saya ni sebagai gantian. Dia dah baca tak habis cakap ni. Sebagai ganti kepada Oman, walaupun ganti pada Oman, tapi saya dapat juga bersama-sama dengan orang-orang hebat seperti Abang Rahim, Abang Angah, Ustaz. Ini yang terbaik. Saya ni paling kerdil ni sebenarnya, saya paling kocik sebenarnya, tapi tak sangka lah saya dapat. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, minta maaf kalau jangan perasan kau yang paling kecil, jangan perasan kau yang paling kecil. Aduh, dia kalau main CM dengan kilo memang habislah. Tak tapi apa pun, saya ucapkan semoga yang pertamanya, ya Allah, berikanlah kemurahan rezeki kepada semua sahabat-sahabatku ni, ya Allah. Amin. Berikanlah kebahagiaan berterusan kepada mereka ni, ya Allah. Amin. Jadi kalau mereka kuat dan tambah sentiasa berada di jalan-Mu, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Amin. Jadi yang baik itu datang dari Allah SWT, mana yang kurang itu ucap pada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Jadi kita tutup program kita pada hari ini. Kita akan tunjukkan video tentang korban. Jadi boleh siapa minat korban boleh hubungi talian etc. Boleh kontak awal, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita masuk sekarang, mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita. Sesungguhnya dengan kita sertai korban, mengkayakan hati, memanjangkan umur, membersihkan harta dan juga melancarkan rezeki kita. Itu saja pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi
kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain daripada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.